berdarah, kena panah berdarah umpamanya sakit, bila ada sesuatu kecederaan begini tidak pelik. Semacam mana juga Nabi-Nabi merasa kenyang dan lapar, dan mereka pun merasa mengantuk dan juga merasa segar. Semua ini benda yang harus pada para Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Jadi bila sampai satu masa ini sakit ini tak kira sama ada hak tua ataupun budak-budak. Kerana itulah Allah Ta'ala Maha Kaya, berkuasa penuh. Allah Ta'ala boleh buat orang tua sakit semacam mana ia boleh buat budak-budak sakit. Jadi budak-budak sakit inilah yang menganjurkan pada kita orang dewasa ni pergi tengok. Kerana ini adalah salah satu daripada didikan sosial. Untuk kita yang duduk dalam masyarakat, kita pergi tengok budak-budak yang sakit. Sakit yang pelbagai yang dialami oleh budak-budak. Setengah penyakit yang teruk, yang mana bila kita tengok rasa sedih, rasa tak tahan melihat anak-anak yang masih kecil diuji oleh Allah dengan penyakit-penyakit yang kronik dia. Kecil-kecil makan susu ukur hidung dah. Kecil-kecil tebuk tekuk dah. Kecil-kecil kadang-kadang tebuk perut. Kecil-kecil pun kadang-kadang terpaksa bubuh dalam bilik khos, di tempat khos dengan alat bantuan pernafasan, dalam keadaan tak reti kala apa benda lagi. Memang hal-hal begini menyebabkan kita yang hadir untuk menyaksikan, menziarahi orang yang sakit ini, kita tu terasa sedar tidak sedar memberi keinsafan bagaimana kuasa Allah Ta'ala memberi penyakit tak kira sama ada orang dewasa maupun anak-anak ini. Jadi kita nak melihat pada malam ini bagaimanakah Nabi SAW hadir bersama dengan anak-anak yang sakit ini. Kita nak tengok bagaimana perbuatan Nabi kita, apa benda yang Nabi kita buat bila menziarahi kanak-kanak yang sakit ini. Sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata Anas, kana gulamun yahudiyyun yakhdimun nabiyya sallallahu alaihi wasallam famarida faatahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'uduh faqa'ada 'inda ra'sihi faqala lahu aslim fanadhara ila abihi wa huwa 'indah faqala ati' abal qasim faaslama fakharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul alhamdulillah alladhi anqadhahu minan nar. Ada hadis yang sahih pada malam ini menggambarkan bagaimana Nabi kita hadir pergi tengok orang sakit. Ini adalah sebagai cara Nabi kita mendidik supaya kita ni biar ada hubungan dengan orang sakit dan orang ramai. Setengah-setengah di kalangan kita dengan orang sakit nusuk lalu dah. Tak apa nak pergi. Tengah orang sakit lari kecil kepala. Nak sakit mata. Nak sakit mata. Pergi cari saing lama tak nampak. Panggil tak tubik. Bining dia tubik jenguk. Kabar sakit mata. Nanti nak gerak bangun tidur. Kecil kepala lari. Tak jumpa cari. Mana pun tak tahu. Kerana takutnya jakit sakit mata dia. Memanglah tuan-tuan, bila sebut sakit ni pianok sakit ni. Oleh kerana itulah kita disunatkan supaya doa sihat. Doa sihat ni bagus. Doa sihat dia tak salah. Kita minta
doa supaya kita sihat wal afiat. Allahumma inni as'alukal afiyah. Ya Allah, aku minta kean daripadamu ni selamat afiat min kulli baliyah, daripada semua ujian bala-bala yang tidak tertanggung. Ini yang kita minta, supaya kita disehatkan dan aman dari sebarang bala bencana. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Wahai Allah, berikanlah hidayah, petunjuk pada kami macam hok muwi-wi dah pada orang hok telah diberi petunjuk. Wa afina, dan selamatkan, sejahterakanlah, hapuskanlah semua kali kepada mana menghapuskan keburukan, bala buruk-buruk yang kamu beri pada orang yang telah selamat itu. Inilah tuan-tuan yang mengajar kita supaya kita sentiasa mensyukuri nikmat sehat ini dan pakar dia mengikut yang sepatutnya. Bila sebut sehat, ia adalah seperti telur. Dia sebut sehat ni macam telur. Bila mari nyakit, retaklah telur tadi. Nak balik mula jadi asal mula payah dah. Nak boleh balik ke sehat mula licin minyak supaya telur hak asal payah dah. Bila dah retak telur ni payah dah nak balik asal. Kerana itulah jaga kesihatan. Jangan musnahkan diri kita dengan mengambil bahan-bahan yang dilarang. Mengambil benda-benda yang dikira mudarat pada badan kita. Berhenti-berhentilah daripada isap rokok. Sebagai antara punca utama yang boleh memudaratkan kesihatan badan kita. Ambillah makanan-makanan yang menyihatkan. Makan hak sihat sikit. Toko tu pitih rokok, buat beli madu pula. Makan madu sikit. Habbatus sauda. Toko pitih rokok tu buat beli hak sihat pula. Pada ni. Ini benda yang kita sebut bagaimana pencegahan adalah lebih baik daripada merawat dia. Atas sebab inilah agama kita mementingkan kesihatan. Agama kita dia dak elok kita ni hidup bahagian bang. Dia tunjuk jalan supaya kita sehat. Antaranya dia suruh kita ni gosok gigi supaya gigi kita dak sakit. Sunat bersugi, Nabi bersugi semua supaya dak nyakit kita. Tu tanda agama kita nak suruh sehat. Begitulah juga agama kita ni tuan-tuan, suruh kita komo. Kan apa, nak bersihkan mulut daripada barang kuman. Bahaya itu suruh basuh tangan. Ambil air mayang apa, dia tanda bahawa dia tak suka nyakit. Ya, so kita kerak pok dogo kita. Kerak kulit, bukan kerak pok dogo. Kerak pok dogo mapuh kerah. Kerak kulit pok dogo tu. Kerana you nak suruh sehat. Mana dak kerak kulit itu mudah nyakit. Kanser mudah mari. Itu agama kita ni ajar supaya kita ini kerak kuku. Supaya kerak kuku yang ada elok, kuku panjang, akhir boleh membawa penyakit dalam makanan kerana kotor-kotoran ada pada kuku tadi. Itulah lagi hal-hal lain yang boleh kita faham daripada agama ni, memang agama sehat tuan-tuan. Namun bagi yang kena nyakit ini, kita disunatkan untuk menziarahi pesakit. Inilah yang dibuat oleh Nabi SAW. Nabi ikat masyarakat zaman dia dengan memberi perhatian pada orang yang sakit ni. Tepat-tepat orang perut ni kita kena pergi. Tepat-tepat orang susah ni kita kena pergi. Baru masyarakat kuat. Masyarakat itu ditambah dengan ikatan yang kuat kalau kita hadir di tempat orang susah. Pak-pak orang tak ada makanan,
gelandangan, tidur tepi jambatan. Malam pun tidur, makan minum ada kedok. Kain baju 2 minggu dak basuh. Ni tempat-tempat yang kita kena pergi supaya hubungan tadi tetap ada. Bahawa kita sebahagian daripada masyarakat. Tempat-tempat kebakaran, bila berlaku kebakaran, menyebabkan hilang rumah, hilang kain baju, hilang, tak boleh nak ambil selah pun, boleh pun baju raya je, waktu je buat lari, baju lain tak buat lari. Pentingnya ke raya dia tu, buat lari baju raya bila bakar. Ni kakak kita kata bagaimana orang yang hadir dalam kejadian itu, dia sebahagian daripada masyarakat. Mangsa banjir, mangsa ribut, ni tempat-tempat yang kita kena hadir supaya hubungan masyarakat tidak putus. Dan salah satu tempat yang dihadiri oleh Nabi SAW ialah menziarahi orang sakit. Jadi dalam malam ini kita membaca hadis Anas radhiyallahu anhu, kana gulamun, ada seorang budak. Inilah kehebatan Rasulullah SAW. Walau budak pirah kali pun dia pergi tengok. Kita budak-budak bahan tanah, apa kait dengan aku? Tak ada benda budak. Budak, nama budak. Tak ada jasa apa lagi. Nama pun tak ada. Mana yang kita ni nak ziarah, tengok orang juga. Tengok orang kita. Tu nak pergi ziarah, tengok dulu. Adakah orang tu ada geloran ke tak? Ada geloran ke tak? Kalau geloran tinggi, masing-masing kau susah lalu dah. Nak pergi ziarah, mikir lalu dah. Kerana nak pergi tengok orang yang berpangkat, orang yang berjawatan ni, orang besar dalam masyarakat. Dak pergi ke, dak kena. Dak pergi ke, kira seolah-olah dak ngen dah. Orang mana orang besar, orang berjawatan, kita dak pergi. Kebiasaannya kita merasa terkilang kalau dak boleh pergi tempat gitu. Pergi walau parking skala pun jalan, kerana ki orang besarnya pasal parking skala jalan pula, bukan boleh jalan mudah-mudah. Orang penuh nak cari jalan tak ada, pijak kaki orang kadang-kadang. Tak kira hak sakit pun pergi juga, pergi tengok orang sakit. Ya sakit, pergi tengok orang sakit juga. Kerana orang besar punya wasau. Pergi gauk bang kaki, do erek ke kaki hong. Jalan 3 tapak pegang ke kereta. Jalan 3 tapak pegang ke bonet kereta. Nak leh ke siapa? Kerana orang besar punya pasal. Nabi dok malam ni. Kalau kita nak ngaji malam ni, kana gulamun, ada seorang budak. Nabi pergi tengok budak. Ya, kita kata tak ada harga, tak ada kedudukan. Budak mati dia pun tak buat tahlil pun tak apa. Mati dia tak masuk surat khabar pun kita tak nangis, tak susah. Mana budak. Orang tua lain juga mati tak khabar, surat khabar tak masuk, berita tak buat liputan. Ni jadi pelik juga. Tapi kalau budak mati gitu pun tak apa, ada masalah. Budak tak ada nama, pas beranak buku dalam surat khabar tepi jalan, tak ada orang lagi khabar pun tak apa. Tak ada benda lagi, mari atas dunia kalah pun tak masuk lagi. Ada jasa pun benda nak mikir benda apa hak gitu. Apa dak Nabi pembina umat, Nabi orang yang mana membina masyarakat. Walaupun budak, dalam cerita malam ni tuan-tuan, walaupun budak, Nabi pergi ziarah tengok budak yang sakit ini. Kana gulamun Yahudi, ada seorang budak Yahudi. Ini kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun orang Yahudi kelahi dengan dia, dengan budak-budak dia tak kelahi. Hak tua-tua duk pakak pula dia, duk pakak nak kenanya ke dia, dengan budak-budak tak ada masalah.
Dia dak musuh dengan budak-budak. Hak musuh dia hak nak buat buruk-buruk ke dia, hak tua-tua, hak reti-reti dah. Hak tu nak marah ke dia, hak tu lah nak perang dia, nak serang dia, kata gajah rimau, hak tu lah. Tapi budak-budak Nabi tetap bagus. Moga hak ni tak terpengaruh lagi, otak bersih lagi. Nak kabur peluang yang diambil oleh Nabi SAW. Walau mak pak mu tak terima aku, walau lah tok nenek moyangmu pakat dak wahi aku, tapi aku dengan anak-anak, dengan budak-budak tetap ada peluang untuk mengajak, menunjukkan peribadi yang baik ini. Nabi kaiping juga untuk budak ini, walaupun mak pak dia Yahudi, walaupun keturunan dia ni musuh pada Nabi, tapi untuk budak-budak. Ni yang kita kena tunjukkan perangai molek ke budak-budak ni. Walau kelahi sama orang tua yang duk tunjuk ke budak-budak, dan kelahi dengan orang tua, habis kita borong budak-budak masuk sekalian. Habis dengan budak-budak kita sekat benda hak tak sepatut. Moga ayahmu musuh aku, kelahi dengan aku, adik hadiah basikal tak boleh wi ke mu. Dak ayah jalan kaki sudah pergi sekolah. Beg sekolah pemberian wi kepada orang-orang hak kita kenal saja. Jangan makna nak kawal budak-budak dia tak salah. Orang tua tu je hak kelahi dengan orang tua. Biar kita tahu kat mana tempat kelahi tu. Hak budak tetap kita kena tunjuk baik. Jangan diskriminasi daripada budak-budak lagi. Hak ni boleh, hak ni tak boleh. Hak ni diberikan pemberian tertentu, hak tu tak boleh semua. Hak ni ia membawa kepada dendam kesumat, boleh menyebabkan jadi wasati sejak pada kecil lagi. Bila besar kau mulalah tak ada semena-mena jadi nak marah kau orang. Inilah yang perlu diberi perhatian. Bagaimana Nabi SAW, walaupun anak Yahudi pun, walau mak pak dia kelahi setara mana pun, tapi buat baik ke budak-budak tetap diteruskan. Tidak ada langsung rasa untuk nak balas dendam, rasa untuk nak azab, nak hukum budak-budak kerana kih orang tua. Ini tidak berlaku dalam hidup Nabi kita SAW. Kana gulamun yahudiyyun yakhdimun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang budak Yahudi yang buat kerja ke Nabi, tolong Nabi. Inilah bagusnya budak-budak. Mereka ni orang yang bersih, tidak kotor lagi. Orang tua tak penuh lagi dia. Sebab itu walaupun mak pak dia dak wahi Nabi, dia boleh pergi tolong Nabi, buat kerja khidmat kepada Nabi SAW. Dia bukan Islam, mak pak dia pun Yahudi, tapi bak tolong dia pergi tolong. Ini nak menunjukkan bahawa ada di kalangan orang-orang bukan Islam ni hak juh ni ada, terutamanya kalangan anak-anak yang belum diracun fikiran dia. Masih bagus, mana suka berkhidmat, khidmat sosial. Ini yang boleh kita lihat hari ini. Bukan hanya orang Islam saja yang memberi khidmat sosial ni. Orang bukan Islam pun gotong royong. Orang bukan Islam pun mari sama tu bergotong royong. Itu juga bila ada bencana apa, orang bukan Islam pun derma juga, beri juga derma. Tu setengah dalam hal-hal keagamaan pun ada juga yang menyumbang dalam hal-hal yang berkait dengan agama kita, seperti sumbangan untuk surah. Ada nak buat surah, beri sumbangan untuk surah. Sumbangan untuk anak-anak yatim, bagi untuk anak-anak yatim walau bukan Islam pun. Sumbangan untuk mangsa banjir, walau bukan Islam pun bagi. Sumbangan untuk orang-orang yang OKU umpama ni nak kabur bagaimana ada
di kalangan orang bukan Islam ni, yang mana mereka ni juru bagus memberi khidmat dan sumbangan. Dan ini berlaku pada zaman Nabi SAW. Anak orang Yahudi memberikan khidmat menolong Nabi SAW. Famaridah, lalu budak itu jatuh sakit. Dia ni pernah khidmat ke Nabi, pernah tolong Nabi dah. Kita ni orang khidmat sekali kita ingat pas ke bila-bila. Ya. Berapa banyak kejadian yang mana orang tolong sekali ya. Oh, ingat pas ke kiamat orang. Setengah kita ni manusia, dia ingat kebaikan orang. Ingat kebaikan orang. Oh, tu bila orang kebaikan sekali ya, ingat pas ke bila. Orang tolong kita Mekah. Orang tolong kita Mekah, jatuh ke orang akak kita. Oh, ingat pas ke kiamat. Aku ingat pas kiamat. Dia tu orang Kedah. Oh, akak aku masa jatuh di Mekah. Oh, pas kiamat aku ingat. Tu baru tolong sekali. Orang panggil. Semacam mana gak buat jahat kali orang ingat apa kesudah. Buat jahat kali ya. Ingat apa kesudah. Oh, ya tu gak. Curi pitih aku tepi Kaabah. Oh, tu curi pitih aku tepi Kaabah. Aku ingat apa kiamat dia tu. Dak daigak je. Kalau daigak bukan lembek je. Lumak aku faham. Dah kata ni. Walaupun jahat sekali ingat pas kiamat. Ni dah kata bahawa jahat jangan buat sama sekali. Buatlah hak baik-baik saja. Orang ingat benda hak baik ni. Walaupun 10 tahun pun. Walaupun 10 tahun pun orang ingat. Ini yang kita sebutkan bagaimana Al-Ma'mum. Al-Ma'mum anak kepada Harun Ar-Rasyid. Al-Ma'mum anak pada Harun Ar-Rasyid. Dia ni masa budak, tok guru dia katak dia. Tok guru dia piak dia masa budak. Oh, dia katak dia. Lalu dia tanya, katak apa kita ni tok guru salah benda? Bila dia tanya, nyawi lagi kali lagi. Nambah lagi. Tanya banyak mu. Orang katak sudah lah. Duk tanya bolak kih benda katak. Wah tu apa makmum sekali lagi tanya pula kita salah benda katak ni. Banyak kali lagi. Setiap kali makmum bersuara tanya apa katak kita untuk guru katak. 20 tahun kemudian budak hok kena katak ni jadi khalifah. Budak hok kena katak ni jadi ketua negara. Khalifah Bani Abbasiyah. Antara perkara hok dibuat oleh makmum lepas jadi khalifah, dia panggil tok guru dia hok katak dia dulu. Boleh nyo tunggu dah kali ni. Katak dak tengok orang. Katak baharam bang. Anak khalifah pun pergi katak juga. Ada jadi khalifah. Antara makmum buat ialah panggil tok guru hok katak dia dulu. Aduh kata makmum, mari ni tok guru kena khabar kok. Tok guru kena khabar kok ke kita. Bapa katak kita dulu 20 tahun lepas. Bapa katak kita? Sebab benda. Lalu tok guru tanya, mu ingat lagi? Apa dah ingat ah? Mu ingat sedap ke? Katak orang akik tak tahu lah. Orang tanya katak, kanya tak tahu. 20 tahun dah. 20 tahun. Kita ingat lagi tok guru katak hari tu. Awak dah salah kita gitu. Awak dah sebab katak itu. Khabar kau hari ni. Tu tanya makmum pada cikgu dia. Lepas 20 tahun katak orang. Kata tok guru, hamba nak ajar je. Hamba nak ajar ke tuanku. Jangan kata orang tak ada sebab. Nak ajar ke tuanku bahawa orang kena zalim ni bukan 20 tahun je. 100 tahun dia ingat lagi. Kalau kita kata orang tak ada sebab ni 100 tahun dia ingat lagi. Tak usah 20 tahun je tuanku. Kita nak ajar buah tu ya.
Nak ajar buah tu je hari tu. Pelajaran tak ada dalam kitab tu hari tu. Kita ajar tu praktikal lalu. Awak buat buruk ni, tak kira 20 tahun, 100 tahun orang ingat kalau kita buat buruk. Ni nak kabur ke tuanku. Pelajaran itu tuanku dia tak pandai. Tuanku dia tak reti. Orang ngajar dia ingatkan orang buat saya saja. Orang nak ajar dia, nak kabur. Awak ingat dalam otak. Walau 20 tahun pun kata orang tak ada sebab buat jahat ke orang ingat kamu. Tak perlu 20 tahun, 100 tahun pun orang akan ingat. Ini pelajaran yang besar yang dibuat pada umat zaman dulu, bagaimana mereka belajar jangan zalim ke orang. Lalu sakitlah budak Yahudi itu. Nabi walaupun dia khidmat dak banyak, dia tolong Nabi, tapi dia ingat Nabi ingat jasa baik orang tolong tu nak kata bagaimana orang ni pernah khidmat. Orang ni pernah buat kerja ke Nabi. Sakit Nabi kita tengok lalu. Ini yang kita kata bagaimana mengenang jasa ni benda ada dalam agama. Benda ada kita ni mengiktiraf kebaikan orang ni perkara ada dalam agama. Kita ada orang buat baik apa ni, Tuhan buat baik bukan orang. Terima kasih ke Tuhan sudah. Orang terima kasih buat benda apa. Orang tengok ajaran yang tidak kena dengan agama kita. Ajaran agama kita orang buat baik, kita ziarah. Sakit dia ziarah. Nabi pergi ziarah. Nabi dah ajar sama kan budak Yahudi. Mokpok dia lawan kita. Cara apa? Dia buat baik itu Tuhan yang buat baik you. Tuhan yang atau dia buat baik kita. Balah buat mendapat orang gitu. Dia mati ikut ke dia lah. Muka pok dia padang muka lawan orang. Pok Yahudi. Tak masuk Islam sangat. Tak ada. Nabi tak perangai gitu. Tak ada. Tak ada perangai balah gitu. Tak ada. Sama sekali. Walau budak ni khidmat sekali-sekali rumah Nabi, dia ingat kebaikan orang dia. Ibalah kebaikan orang. Agama ajar kita supaya mengiktiraf kebaikan orang ni. Jangan kita kufur, engkar, menolak, tak terima, tak mengaku sama sekali kebaikan-kebaikan yang dibuat oleh orang. Lalu Nabi bila sakit saja budak Yahudi ini, Nabi pun datang. Pergi tengok. Nabi pergi tengok. Orang sakit tak boleh gerak biasa. Dia sebut orang sakit ni pergerakan dia terbatas. Jadi kita hak kena pergi. Kita hak kena pergi muka kita sehat. Kita gerak. Ni nak kau bagaimana? Nabi bila dengar dia hak pergi. Dak mencemar langsung kenabian dia. Walau dia Nabi, kita tengok budak-budak. Allah, apa benda kita kata. Nabi orang hebat. Kita tengok budak tak tahu lagi Islam ke tak pun tak tahu. Tapi ini lah. Bagaimana petautan yang cuba dibuat oleh Nabi nak tambah masyarakat. Ia nak ikat masyarakat biar jadi kukuh. Walaupun budak tak Islam, anak Yahudi bila sakit, Nabi pergi mencemar kenabian itu. Kita kata mencemar duli ya kita. Mencemar kenabian tu. Turun menziarah budak yang mana kita sebut bukannya berjasa banyak dia ni. Khidmat biasa je. Kalau kita sebut khidmat mana ingat tahu? Rumah Nabi akak air gitulah khidmat. Pergi beli. Bukannya berjuang berjihad mempertahankan agama apa ni, tak ada. Budak lagi. Tapi Nabi mengenang jasa yang sedikit itu. Ni seorang Nabi mengingat dan mengenang jasa yang baik walaupun sikit, walaupun mari pada budak perah kali pun. Mari kita faham molek bahawa kebaikan ini jangan kita tolak mentah-mentah, dak ngaku apa yang dibuat oleh seseorang. Kita kena iktiraf walaupun budak yang buat. Walaupun benda sikit sangat, bukannya berjihad mempertahankan Rasulullah
mempertahankan Madinah, mempertahankan agama, walaupun jasa dia kecil sangat. Kalau dilihat di sini hanya khidmat saja. Khidmat aja ke Nabi. Khidmat pia-pia boleh khidmat. Nabi nak air, air. Nabi nak apa kain, dia akak kain, gitulah maksud khidmat ni. Tapi Nabi mengiktiraf kebaikannya. Inilah tuan-tuan yang perlu ada pada hari ini. Kalau orang ramai ada sifat ni, kemah lalu. Kalau dia organisasi, kemah. Bunyi sakit je orang kerja, siapa lalu dah ke hospital kita tengok. Ni kawan bahan denggi 2 minggu, 2 hari, dak tanya khabar. Pas mati tanah siap tahlil, tanya mana mamak dak air kerja. Kawan bahan tanah dah. Dak bahan denggi 2 minggu, dak tahu ke mana orang kerja ya, duk mana dak tahu. Orang sabar kita kata. Kalau amalkan sifat ni, kemah lalu. Kalau jadi ketua yang dia hormati. Maknanya dia ambil cakna orang beri khidmat. Orang gaji. Dia buat kerja siang malam. Jadi sakit demam kena gilah. Cakna sikit atau klinik atau hospital. Beri rehat, tu cara dia. Ni lagi sakit lagi bertimbung kerja, nya tambah dia. Awan dah sakit dah. Tambah lagi. Kerja berat. Kerja boleh memudaratkan lagi penyakit tu. Ni kakak-kakak dia kata tak kena belaka ni. Kalau baca buah ni malam ni, jauh benar lah. Kita dengan Nabi SAW, budak buat baik sikit gitu pun sakit kita tengok dah. Kita Allahu Akbar. Dah lah pot dara. Masa kecil jaga dah dulu. Kerana kih kelahi patinya pasang. Dak kita lah. Dak kih kelahi patinya pasang. Mau tengok. Ni bukan kelahi pati ni. Kelahi agama ni. Pok dia ni Yahudi. Pok Yahudi ni. Ada apa? Dah ambil kira benda gitu. Kebaikan perlu diteruskan walau berbeza. Pahaman ni walau berbeza, tak ada menyekat sama sekali. Kebaikan kena terus. Kebaikan kena buat berterusan walau beza pahaman pun. Nabi dah ambil kira buah ni. Kita ya duk tebang. Ambil kira sangat. Gitu. Nak buat baik kau orang pun kira juga. Mari daripada perangai buruk dalam hal-hal yang kita sebut. Kita tidak berlomba-lomba untuk menunjuk dan membuat kebaikan ini. Lalu Nabi SAW datang ziarah dia. Nabi pergi tengok. Maknanya sini ada waktu khuf. Nabi ambil dalam 24 jam pergi tengok orang. Nabi sibuk. Pada kita lagi Nabi kalau nak ikut sibuk. Kalau nak ikut sibuk pada kita Nabi. Tapi dah oleh kerana budak ni sakit, Nabi pergi. Walau dia budak, tak apa. Walaupun bukan orang tua, bukan sayang aku, bukan kawan aku pun, budak kecil sopirah pun, tapi dah atas nama masyarakat, atas nama duduk dalam satu kumpulan manusia, kena pergi tengok, kena pergi perhati. Warna kerana orang gini dia dalam keadaan nak korang, keadaan lemah, keadaan sakit ini, dia tak mikir dah, mikir nak tengok orang. Orang sakit nak tengok orang. Tu percayalah, orang sakit ni nak tengok orang. Kita tak mau pergi tengok. Orang sakit kita takut nak pergi tengok. Orang sakit tu nak tengok orang. Percaya orang sakit antara perkara yang nak ialah jumpa orang. Jumpa orang. Kalau sakit dah duduk dalam bilik pula, tak ada orang seorang. Tengok dinding, tengok lapu, tengok kipas. Tu kohonyaki. Kohonyaki gitu. Orang sakit nak tengok orang. Boleh nah pita anak dara pula. Derah baik lalu.
anak-anak pita. Mem tu lah. Sehat tak? Sakit. Apa sakit tak ada mem. Tak ada mem dia kata. Ada mem sehat lah lu. Nak kata bagaimana penting tengok orang masa sakit. Ya nak orang. Percaya. Mu tanyalah pia-pia hak ada di pita tu. Hak orang dak gizi arah dengan hak gizi arah. Hak mana? Orang nak. Memanglah hak gizi arah. Kerana tu pita ia dak sekat. Dia tahu benda tu menyehatkan. Pita dia tak sekat nak pergi ziarah. Pada waktu-waktu dia, sebab dia tahu ni benda molek. Benda menyehatkan untuk pesakit. Kalau tak pergi tengok langsung, tu lambat baik. Usah baik. Ni khabar bagaimana kakak yang kena faham malam ni, bahawa orang sakit, antara benda yang dia nak ialah orang pergi tengok. Nabi SAW datang menziarahi budak itu. Ahlu faqa'ada inda ra'sih. Nabi duduk dekat kali. Pergi tengok orang sakit duduk kat kepala. Nabi duduk kat dekat kepala. Ni duduk ambil kursi di ujung dinding duduk situ. Ujung dinding. Duduk laung sepita tengok. Warna nyakit muak. Tanya laung sespita orang dengar kawan sakit gitu lah. Benda duk main penda duk main penda tak sespita dengar duk main penda ya duk jauh orang nak kabar tu sakit duk dekat. Ini yang dibuat oleh Nabi. Dia tak nak nyusah ke orang sakit. Dia tak nak nyusah suara tahu dah orang sakit ni cakap tak kuat. Kalau sakit cakap kuat, tu sakit gigi tu. Sakit lain cakap slow. Sakit gigi nyenyak cakap kuat. Bising main sini kan. Aku tak apa cabut gigi habis hari ni kan. Orang sakit gigi duk main sini. Sakit gigi je nak marah ke orang kuat ni. Sakit lain slow belaka. Tanya sakit lain. Denggi bahan ke denggi apa cakap slow ada kat kamu mak duk pera ke nyamuk edih aku kata dah tak ada main marah orang gitu di peta nak kata bagaimana orang sakit cakap slow dia mungkin duduklah kat kepala dia jangan duk susah yang akak suara jadi duk susah ke kawan tu duk akak suara duk main penda duk main tu dia tak pergi dekat tu ambil kursi duk erek tepi dia henti duk tanya belang-belang jauh dia ingat sehat kawan tu lupa duk kapung kedai kopi tak apa nak duk jauh-jauh nak laung pun ni kawan tengah sakit. Nabi duduk tepi kepala. Dia pilih kawasan tu, dia pilih kawasan tepi kepala situ ni tempat yang bagus. Kita ambil ruang ni, kita ambil lah posisi ni. Bila kita pergi orang sakit ambil di kawasan kepala supaya percakapan kita mudah kita nak sampaikan. Mana masa itu yang diperlukan bukan makan minum masa tu. Bukan makan minum dah masa tu ni. Cakapan, doa, layanan mesra. Hak ni hak kita nak ni pada masa tu, kerana tu duduk dekat dengan kepala dia. Faqala lahu, antaranya Nabi berkata pada dia, aslim. Masuk Islam. Masuk Islam. Tengok Nabi bukannya cakap masuk Islam lalu, banyak lagi lah. Tak khabar je dalam hadis ni. Kamu faham kok pergi kok ngocak ngocak lalu mung. Orang tak tahu belah mana lagi suruh ngocak lalu. Banyak dah lah benda ni Nabi buat ni. Tanya khabar macam mana keadaan benda gini, tentulah Nabi ada lah. Cuma hadis tak khabar lah benda ni. Kita tak faham betul benda. Ziarah orang suruh ngocak. Siapa nak mati dah kawan tu. Terus lalu dah. Moga Nabi suruh masuk Islam. Suruh masuk Islam. Nabi kata aslim. Masuk Islam lah. Masuk Islam. Tu nak khabar Nabi
dia dakwah, dia tahu perkara yang paling penting sekali di saat-saat sakit ini ialah masuk ke dalam Islam. Bagi orang kafir, masuk Islam adalah perkara yang utama. Oleh sebab itu, mana-mana orang bukan Islam tidak wajib kalaulah mereka ini orang yang mana tak diharapkan masuk Islam. Kalau kita harap, wajib. Ingat baik, mu ziarah orang bukan Islam, mu nampak ada harapan masuk, jawapannya wajib. Mu ajak dia ngucap masuk Islam. Hak masuk Islam ni tak wajib. Hak masuk Islam talqin hak masuk Islam tak wajib. Tu sunat je mu ajar talqin. Kalau mati dak ngucap pun dak apa dah. Masuk Islam dah. Islam. Tu walaupun mu dak ajar talqin, sudah dah kali itu. Aku pergi duk cakap dah mati kawan tu. Talqin dak ajar tang. Aku tanya lembu kubah kapung kita mati tak? Dah warna mati Islam ke dah? Tu dak bimbang dah tu orang Islam dah. Kan itu sunat je. Kalau bahasa Islam ni kita aja ngucap ke dia. Tu maknanya kalau mati dak ngucap pun dak perlu bimbang. Tapi hak kafir kalau ada harapan wajib. Kalau tak ada sunat. Sunat ajar dia masuk Islam, ngucap sebut ngucap tadi dengan jelas. Tu tujuan kita duduk dekat dengan linga dia. Ini penting benda ni bagi dakwah kita orang Islam pada orang yang kita ziarah. Tak ada paksaan. Dalam masuk Islam ni tak ada paksaan sama sekali. Itu adalah sebagai lontaran cadangan saja daripada kita ini. Ini hal-hal yang dibuat oleh Nabi kita. Nabi mencadangkan bagi dia aslim, masuk Islam. Lalu budak tadi dia tengok ke ayah dia. Dia tengok ayah dia marah ke tak. Nampak ada keinginan. Nabi boleh baca budak ni nak mengikut aku, nampak ni jinak ni. Api pok dia ada. Lalu budak tu bila Nabi ajak masuk Islam, dia tengok ke pok dia. Tengok, boleh tahu. Mata orang tua boleh tahu dah. Mata nak marah dengan mata. Setuju tak? Tak tengok budak-budak tengok mata mu tahu dah. Mu ceralong gitu tahu dah. Tu pandai budak-budak benarnya. Dia tengok mata mu dia tahu dah. Tengok ke mata ceralong. Tak lewat tu ayah marah. Ayah marah tu. Tu. Buka TV ayah ceralong. Tu tutup mula. Tahu tu. Buka pintu ayah ceralong. Tutup mula pintu. Buka peti sejuk ayah ceralong. Tutup mula peti sejuk hadir. Kerana kita tahu kalau ayah ceralong ni mana dakwi tu. Gi ke sejik mayang pula makmum dak ramai. Ayah pun duduk belakang tok imam. Dia pun duduk tepi juga. Layang di belakang tok imam sekali. Tok imam sujud. Lepas tu duduk Rabbi Frili. Lepas tok imam turun sujud kali lagi. Kain lepak celah punggung. Ini tengok seksi sangat. Nya tarik slow-slow. Biar tubik kain tadi. Dalam keadaan tarik itu, mata ayah hak tepi duk cerelong. Tak boleh ni dia kata. Ya Allah mula awak masuk mula ke dalam punggung tok imam. Geli kawan tu kok. Batal maya. Kata, okey cerelong punya pasal. Nak kata bagaimana setengah anak dia memahami orang tua dengan cerelong dia. Jadi yang anak Yahudi ni tengok kepada ayah dia, dia tengok mata ayah dia mata biasa, molek. Maknanya tak ada masalah. Tak cerelong tu. Lalu ayah dia kata,
ikutlah Abu Qasim tu. Ikutlah ke Pak Qasim, ikutlah ke Nabi tu, masuk Islam lah dia. Nabi keluar, Nabi pun mengucap alhamdulillah kerana telah menyelamatkan budak ini dari api neraka. Ini contoh yang boleh kita ambil malam ni, bagaimana penting kita tengok budak-budak sakit. Ambil peluang untuk cakap hak molek dan juga kalau hak bukan Islam ajak supaya masuk ke dalam Islam. Itu saja untuk malam ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.